Baik, kita teruskan dengan example kedua. Okay. We need to find the area under the curve. Okay. We need to find the area which is bounded by a curve and a straight line. Okay. Kita lihat example. The diagram shows the curve x is equal to y in bracket 5 minus y and the straight line y is equal to negative 2x plus 6. Find the area of the shaded region. Macam biasa. Benda pertama, tangkap maklumat yang ada dalam soalan dan kena pasti soalan yang diminta lah. Okay, so kat sini kita ada dua maklumat. Kita ada curve, okay, the equation of a curve, dan kita ada the equation for a straight line. Okay, find the area of the shaded region. Baik, okay, seperti mana contoh yang pertama tadi. Okay, ada beberapa perkara kita perlu perhatikan untuk jawab soalan ini, sebab kita akan gunakan konsep integration and lebih spesifik kita akan gunakan konsep definite integral. Okay, so benda pertama yang kita perlu perhatikan adalah tengok kedudukan limit. Okay, sebab kedudukan limit lah yang akan bantu kita tentukan dua benda. Dia akan tentukan kita akan buat integration with respect to x atau kita akan integrate with respect to y. Okay, yang pertama. Yang kedua, kedudukan limit jugalah yang akan tentukan kita punya penglihatan. Nak tengok dari atas ke, okay, nak tengok dari atas ke nak tengok dari kanan. Baik, mari kita lihat contoh. So, kita dah tahu dah kawasan blurred kita di sini. Okay, kawasan blurred kita dibatasi oleh lengkung, okay, lengkung X sama dengan 5Y tolak Y kuasa 2 dan dibatasi oleh graf garis lurus Y sama dengan negatif 2X plus 6. Okay, macam biasa, benda pertama yang kita kena consider adalah kedudukan limit. Okay, so cuba tengok dalam diagram ni. Kedudukan limit kita, okay, kedudukan limit yang kita nak pakai di paksi X ke atau di paksi Y. So kalau tengok kat sini, kedudukan limit kita berada pada paksi Y. Okay, bila limit yang kita nak gunakan berada pada paksi Y, so kita akan buat integration terhadap Y. Okay, bila integrate terhadap Y, kita akan integratekan fungsi dalam sebutan X. Okay, yang ni macam biasa, B, A. Okay, nampak? Yang ni, nak dapatkan bentuk ni dulu ni, supaya jelas. Okay, seulang. Okay, ni adalah kawasan blurred kita. Okay, dan kita akan gunakan konsep definite integral untuk cari kawasan, luas kawasan yang dibatasi oleh graf lengkung dengan garis lurus. Okay, dia duduk dalam kawasan ni Okay, benda pertama yang kita perlu perhatikan adalah kedudukan limit. Ni, yang pertama, tengok kedudukan limit. Sebab dia akan tentukan dua benda. Dia akan tentukan kita nak kamerakan terhadap X ke, kita nak kamerakan terhadap X ke atau nak kamerakan terhadap Y. Yang pertama. Yang kedua, kedudukan limit juga akan bantu kita nak tengok kita punya tolak integration nanti tu nak tengok dari atas ke dari kanan. Mata. Nampak mata? Dari kanan ke dari atas. Okay. So, untuk soalan ini, okay, kita perhatikan, okay, limit yang kita nak pakai adalah limit yang berada pada kedudukan paksi Y. So, nanti, okay, limit pada kedudukan paksi Y. So, kita akan buat integration terhadap Y. Okay, bila integrate terhadap Y, kita akan integratekan fungsi dalam sebutan X. Okay, so ni macam biasa BA. So bentuk ni lah yang bentuk kita akan pakai untuk buat integration. Boleh? Ni yang pertama. Okay, baik, kita teruskan. Okay, jadi sekarang ni kita punya fungsi lengkung dengan fungsi garis lurus mestilah dalam sebutan X. Kita cek sekejap. Okay, ni graf lengkung kita, ni persamaan dia. Okay, dia dah bagi dah persamaan graf lengkung kita, dia dah bagi dalam sebutan X. Okay, so ni cantik, tak perlu buat apa-apa pengubah suaian. Okay, tapi tengok graf garis lurus, dia bagi dalam sebutan Y, di mana Y sama dengan negatif 2X tambah 6. So dekat sini kita ada kerja sikit lah. Untuk persamaan graf garis lurus ini, kita ubah sekejap bentuk dia kepada sebutan X, jadikan X kepala. So jika Y sama dengan negatif 2x plus 6. Okay.
jadikan X kepala, 6 bawa seberang. So kita akan dapat Y minus 6 is equal to negative 2X. Okay, alihkan tempat, kita akan dapat 2X is equal to 6 minus Y. Okay, dan kita akan dapat X is equal to 3 minus Y over 2. So ni kita dapat persamaan garis lurus dalam sebutan X. Baik, kita teruskan untuk working step integration. Okay, so sekarang kita dah tahu dah limit kita pada paksi Y. So kita akan integrate terhadap Y. Nak integrate terhadap Y mestilah dalam sebutan X. Okay, so kita ada sebutan X untuk graf lengkung, sebutan X untuk graf garis lurus. Okay, step seterusnya adalah, okay, ni kita baru mula. Okay, kita nak kena tahu, okay, disebabkan limit pada paksi Y. Okay, so dekat sini, okay, yang ketiga, kita dah tahu dah, kalau limit dekat paksi Y, kita akan lihat dari kanan. So mata mana mata? Ni mata. Okay, so bila limit duduk paksi Y, kita akan lihat kawasan berlorek ni dari arah kanan. Okay, cuba tengok dari kanan. Okay, graf mana yang kita jumpa dulu? Graf linear ke graf lengkung? So kalau daripada kanan, okay, ni mata ni. Okay, kalau kita lihat dari kanan, kita akan jumpa graf lengkung dulu bagi kawasan berlorek ni. Okay, lepas jumpa graf lengkung, baru kita jumpa graf garis lurus. So ceritanya adalah kita akan tolakkan integration of graf lengkung ditolakkan dengan integration of graf garis lurus. So bentuknya adalah, okay, tolak. Okay, tak apa, buat dulu bentuk umum supaya nampak. Okay, BA ni macam biasa. Okay, dekat sini, okay, ni ingat okay, yang ni adalah fungsi bagi curve tolakkan dengan fungsi bagi linear. Okay, yang ni tak termasuk jalan kerja, tapi nak dedahkan konsep dulu. Okay, seterusnya kita dapatkan bentuk yang lebih spesifik. Okay, apa fungsi curve kita dalam sebutan X? Ni kan Y in bracket 5 minus Y. Okay, so masukkan dalam bentuk integration. Okay, sekembangan terus 5Y minus Y square. Okay, with respect to Y minus, okay, kita tolakkan dengan integration yang bentuk linear. Kita akan dapat, mana tadi bentuk dia? Okay, ini kan. Okay, ni. So 3 minus Y over 2, okay, with respect to Y. Okay, seterusnya kita masukkan dia punya nilai limit. Okay, so untuk kawasan berlorek ni, limit dia terbatas dari 2 hingga 4. So 2 ni adalah nilai bagi A. Okay, 4 ni pula adalah nilai bagi B. Okay, so dah tahu dah, lower limit kita adalah 2, upper limit 4 bagi graf lengkung. Dan bagi graf garis lurus pun sama. Lower limit kita 2, upper limit kita 4. Yes, so inilah yang akan bantu kita untuk cari the area of shaded region. So tolong, nak dapat bentuk ni pun perlukan kefahaman yang jelas supaya tak tersilap, tak menyesal waktu buat pengiraan nanti. Okay, bentuk ni. Okay, bila dah dapat bentuk ni, barulah senang hati nak buat integration. Okay, so kita buat sama-sama. Sekejap, saya naik ke atas sikit. Okay, ni semua dah settle tadi. Okay, kita buat integration bersama. So sekarang ni kita nak kena buat dua integration. Integration for the curve and integration for the straight line. Okay, kita buat satu-satu. Okay, jadi kita akan dapat 5y square over 2 minus y cube over 3. Okay, with limit for 2. Okay, minus, okay, the second integration kita akan dapat 3y minus y over 2 over 4 with limit for 2. Okay, kena dapat dah untuk integration tu. Okay, seterusnya kita nak buat pengiraan, which means kita nak substitute the limits. Substitute the upper limit and the lower limit into the form of integration.
So tak perlu gusar, ambil terus kalkulator, masukkan bentuk kamiran kita. Yang pertama adalah 5y kuasa 2 per 2 tolak y kuasa 3 per 3. Okey. Masukkan upper limit. Bila nilai upper limit kita 4, okey, jawapan adalah 56 per 3. Okay, is equal to 56/3 minus, okay, bila lower limit kita 2, so nilai dia adalah 22/3. Okay, tolakkan dengan, okay, masukkan the second form of integration, 3y minus y square minus y square over 4. Okay, masukkan the first limit, which is upper limit. So nilai dia adalah 8. Tolakkan dengan, gantikan dengan lower limit, and y is equal to 2 tolak 5. So dekat sini kita congak je macam biasa. Okay, 56 tolak 22, 624, 523. So 34/3 minus 3. Dan jawapannya adalah so kita akan dapat the answer is 25/3. Dan jangan lupa, disebabkan kita menghitung luas mesti ada unit. So unit ni adalah unit square sahaja. So this is the solution untuk example kedua. Jelas?